Okey, nampak tak? Nampak. Nampak. Okey, nampak. Baik. Tajuk untuk hari ini kita akan masuk tajuk yang baru iaitu perpuluhan. Okey. Tajuk perpuluhan kita akan masuk kepada operasi tambah perpuluhan. Okey, kita tengok seterusnya. Baik, untuk pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harap sangat murid dapat memahami dan mengetahui bagaimana untuk menambah satu nilai perpuluhan. Okay, apa itu perpuluhan? Okay, cikgu akan terangkan nanti, dan bagaimana untuk tambah perpuluhan pun cikgu akan terangkan. Okay, berpandukan pada contoh yang cikgu akan beri pada kamu. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Baik, di sini diberi satu perpuluhan. Okey, kalau kamu lihat kat situ ada titik antara 1 dan 8. Ada titik kan? Nampak? Maksud saya nampak tak? Nampak. Okey, baik. Itu adalah titik perpuluhan. Itu ialah titik perpuluhan. Okey. Jadi kita akan baca 1/8. Okey, kemudian kamu akan nampak ada satu huruf yang berbentuk Roman di situ. Okey, itu adalah unit. Itu adalah unit. Unit bagi isi padu. Okey, nanti cikgu akan terangkan pada tajuk akan datang isi padu. Okey, itu ialah unit liter. Unit apa murid? Unit liter. Okey, unit liter. Baik. Tambah dengan 0.5 liter. Okey. Tambah dengan 0.5 liter. Apabila ada unit, bila kita tambah suatu nombor perpuluhan yang ada unit, jawapan dia pun mesti kita letak unit di hujung dia. Mesti jawapan dia ada unit juga. Okey, kita tengok langkah pengiraan. Okey, sama seperti bentuk lazim penambahan nombor bulat. Okey, cuma bezanya di sini ialah titik perpuluhan. Okey, untuk memudahkan kamu mengira operasi tambah, kamu perlu meletakkan titik perpuluhan itu sebaris. Supaya nilai tempat yang kamu akan letak bagi setiap digit tu betul. Kalau kamu lihat, titik di tengah-tengah, angka ataupun digit yang sebelum titik itu ialah nombor bulat. Di mana nilai tempat dia ialah sah, puluh, ratus, ribu, puluh ribu dan ratus ribu. Selepas titik perpuluhan pula ialah bernilai tempat per 10, per 100, per 1000. Kalau murid-murid nak lihat contohnya, buka buku teks muka surat 86. Buka muka surat buku teks muka surat 86. Di mana soalan 1 dan 2. Dia ada bagi contoh di situ. Dia ada tulis. Nampak tak? Awak lihat soalan nombor 2. Di mana selepas titik tu ialah nilai tempat per 10, per 100, per 1000. Nampak tak ada yang kotak warna biru, kotak warna kelabu dan warna coklat. Selepas titik tu nilai tempat dia ialah per 10, per 100, per 1000. Sebelum titik ialah nilai tempat bagi nombor bulat. Macam biasa. Sah, puluh, ratus, ribu,
10,000, 100,000. Okey. Baik, bagaimana nak tambah? Okey, sama seperti penambahan nombor bulat. Okey, kita akan tambah daripada nombor yang hujung dahulu. Okey. Okey, nombor yang hujung. Okey, 8 tambah 5. Okey, kenapa cikgu dapat 3? Okay, murid, 8 tambah 5 berapa? 13. 13. Okey, kenapa kita letak 3? Okey, nilai 1 kita tinggalkan pada ruangan jawapan. Iaitu 3 kita tinggalkan. Di mana perginya 1? Okey, 1. 1 akan ditambah ataupun diletakkan pada nilai tempat sah. Jadi 1 tambah 1 jadi berapa? 2. Jadi jawapannya ialah 2.3. Ya, 2.3. Okey, jangan lupa satu perkara cikgu dah bagi tahu awal tadi, iaitu bila kita ada unit, kita perlu letakkan unit iaitu liter. Okey. Baik, jawapannya ialah 2.3 liter. Okey, jangan lupa yang cikgu bulat ni. Okey, untuk memudahkan penambahan, kita letakkan titik perpuluhan itu sebaris. Jadi kita boleh senang nak letak mengikut nilai tempat bagi setiap digit tu. Jawapan ialah 2.3 liter. Murid-murid boleh tulis contoh 1. Contoh yang kedua. Okey, di mana kita akan menambah 3 nilai nombor perpuluhan. Tapi masih ada lagi unit. Iaitu unit apa tu? Itu adalah unit bagi berat. Iaitu kilogram. kg tu ialah unit kilogram. Okay, nanti kita akan masuk tajuk unit berat. Okay, ini cikgu bagi contoh apabila ada unit. Ya. Okay, sama seperti contoh yang pertama. Okay, kita susun mengikut nilai tempatnya. Okay, kamu tengok kat situ. Baik, cikgu dah susun titik perpuluhan itu sebaris supaya senang kita nak letak digit mengikut nilai tempatnya. Okey, jadi 1.3 kilogram tambah dengan 4.207. Okey, cara sebut dia bukan 4.207 ya. Okey, selepas titik tu perlu disebut di satu persatu nilai digit dia. Jadi 4.207. Jadi kalau kamu lihat di situ digit 2 mesti ditulis di bawah nilai per 10 iaitu di bawah digit 3. Okey, kemudian digit 4 ditulis pada nilai tempat sah iaitu di bawah digit 1. Okey, sifar dan 7 ditulis pada nilai tempat per 10 dan per 100. Okey, kemudian 0.96 bukan 0.96. Okey, selepas titik perlu sebut satu persatu. Sifar perpuluhan 96. Jadi sifar itu perlu ditulis pada nilai tempat sah. 9 perlu ditulis pada nilai tempat per 10 iaitu di bawah digit 3, 2. Yang bawah dia tu kamu tulis 9. Kemudian 6. 6 berada pada nilai tempat per 10 iaitu di bawah digit sifar. Okey, bagaimana nak memudahkan penambahan? Okey, kalau kamu lihat di sini ada nampak tak tempat buangan kosong-kosong tu? Okey, di atas sifar tu ada kosong, di atas digit 7 ada kosong, di bawah digit 7 tu pun ada ruangan kosong.
Okey, untuk memudahkan penambahan, kamu letakkan digit sifar. Okey, jadi tidak akan berlaku kekeliruan bila kamu membuat penambahan. Okey, kita dah tahu tempat kosong tu nilai dia ialah sifar. Okey, baru kita terus pada langkah penambahan. Okey, sifar kita tambah daripada per 100 dulu. Okey, sifar tambah 7 tambah sifar. Berapa? Berapa Amar? Sifar tambah 7 tambah sifar. 7. 7. Okey, bagus. Okey, sifar tambah 6. Imanina. 6. Berapa Imanina? 6. Okey, bagus. Baik, Adam. 3 tambah 2. 3 tambah 2 berapa Adam? 5 tambah 9 5. Tambah 9 berapa? 14. 14. Jadi 4 kita tinggalkan pada nilai tempat per 10. Okey, 1 nak pergi mana? Tak sah. Letak pada sah. Jadi 1 tambah 1 tambah 4 tambah 6. sifar. Jadi berapa? 6. 6. Jangan lupa unit mesti tulis. Bila ada unit kena tulis. kg. Kg tu ialah apa? Siapa tahu kg? Rizky, kg tu apa Rizky? Kilogram. Kilogram, bagus. Okey. Jadi bacaan dia 6.467. Okey, 6.467. Bukan 6.467 ya. Okey, 6.467 kilogram. Okey, murid-murid boleh tulis. Kita terus pada contoh yang ketiga. Okey, di sini masih lagi melibatkan 3 nilai. Penambahan 3 nilai nombor. Okey, di mana cuma bezanya di sini tak ada unit. Okey, tak ada unit. Baik, susunan dia sama. Cuma di sini beza dia ada satu nombor bulat. Iaitu 234. Okey. Baik, kita tulis 234. Okey, macam mana bagaimana yang cikgu beritahu kamu tadi? Okey, nombor bulat adalah berada selepas titik. Jadi dia mesti berada di nilai tempat sah 10%. Okey, bagaimana nak tulis 0.876? Okey, mula kita letak titik dia dulu. Okey, kita letak titik. Maksudnya titik tu berada di tengah-tengah. Okey, 8. Okey, pada nilai per 10, nilai tempat per 10. Okey, 7 berada pada nilai tempat per 100. 6 pada nilai tempat per 1000. Okey, di mana letaknya sifar? Sifar ialah berada pada nilai tempat sah, iaitu di bawah digit 4. Okey. Kemudian kita nak tulis, yang ini sebutan dia siapa tahu? Siapa boleh bacakan cikgu digit perpuluhan yang seterusnya? Siapa boleh sebut? Elisha Maisara? Tolong cikgu sebut nombor yang ketiga tu. Bagaimana nak sebut nilai perpuluhan tu? Ada 59.01. Macam mana kita nak sebut? Macam mana kita nak sebut? Macam mana kita nak sebut? Adrina? Adrina cuba sebut. Ashraf boleh, Ashraf. Ashraf Mustaqim. Cuba sebut nombor tu. Salah tak apa. Cikgu betulkan.
Mana Ashraf Mustaqim? Ashraf mana Ashraf? 59.1. 59 perpuluhan Perpuluhan 1. perpuluhan 1. Okey, ada tak jawapan lain daripada itu? .1. Okey, kawan kamu kata. Siapa tadi tu? Saya. Is. Ya. Okey. Ya. Izzah Khairina. Boleh tak sebut? Imanina. Cikgu nak dengar suara kamu ni. Cikgu nak tengok awak tidur ke? Awak Sebut apa? sebut nombor yang ketiga. Yang ada 59.01. Okey, macam mana nak sebut nombor tu? 59.1. 59.1. Okey, ada tak yang sebutan selain daripada itu? Baik, cara untuk menyebut nombor tersebut ialah 59 perpuluhan. Nampak tak ada kosong kat situ? Nampak. Nampak. Kita perlu sebut. Jadi sifar 1. 59 perpuluhan sifar 1. Okey, macam mana nak tulis? Baik, kita tulis titik dia. Kita tulis sebaris dengan titik yang sebelumnya. Okey, sifar mesti berada pada nilai tempat per 10. 1 mesti ada pada nilai tempat per 100. Okey, kemudian 9 perlu berada di nilai tempat sah. Okey, bila dah kamu susun nombor sebegini dan kita lengkapkan apa yang tak ada. Okey, 5 berada pada nilai tempat 10. Okey. Baik. Okey, untuk menulis, untuk pastikan kamu menulis dengan nilai tempat yang betul supaya operasi penambahan tidak berlaku kekeliruan. Okey, cikgu kata tadi tulis titik dia sebaris. Okey. Baik, 234 tu kita letak juga titik dia. Itu di mana titiknya adalah di sebelah digit 4. Okey. Kemudian ruangan kosong itu kita letak sifar supaya mudah kita membuat penambahan. Baik, barulah kita tambah. Okay, sifar tambah 6 tambah sifar bersamaan dengan 6. Okey, sifar tambah 7 tambah 1. Okey, siapa boleh jawab? 8. 8. Okey, bagus. Baik, sifar tambah 8 tambah sifar. 8. 8. Okey, bagus. Baik, 4 tambah sifar tambah 9. 13. 13. Okey, 3 kita tinggalkan. Satu letak dekat Satu pada nilai tempat 10. Okey, 1 tambah 3 tambah 5. 9. 9. 9. Okey, 9. Baik, 2. Ada tak nilai digit lain dekat bawah dia? Tak. Tak ada. Tak ada. Jadi 2 tambah sifar jadi dari berapa? 2. Okey. Macam mana nak sebut nombor ni? Cikgu nak tanya kamu. Nak sebut nilai perpuluhan ni. Siapa boleh tolong sebutkan? Amar? 293.886. Betul ke salah tu kawan kamu sebut tu? Amar, betul ke? Siapa boleh sebutkan dengan cara yang betul? Adam? 293.886. Ya, Imanina kuat sikit ni aku tak dengar. Sekejap ya. 293.886. Betul ke Imanina sebut? Rasanya betul. Rasanya betul. Okey,
Cikgu dah bagi tahu tadi selepas titik kita tak perlu sebut 886. Okay, kita perlu sebut satu persatu digit tersebut. Jadi kita perlu sebut 293.886. Ya, bukan 886. Selepas titik tu kena sebut satu persatu. 886. Contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat ini melibatkan nilai yang hilang. Okey, untuk topik-topik yang sebelum ini kita pernah memasuki kaedah untuk mencari nilai yang hilang iaitu anu. Terima kasih, cikgu tutup mic dulu ya. Sebab ada gangguan. Okey. Baik. Okey, nilai yang hilang itu kita panggil anu. Baik, cikgu nak ingatkan balik semula. Macam mana nak cari nilai anu yang melibatkan operasi penambahan. Okey, ni mesti ingat. Pelikkan. Okey, apabila suatu nombor yang mempunyai simbol tambah. Okey, dekat depan dia ada simbol tambah ataupun tiada sebarang simbol. Maksudnya dia tak ada simbol tambah, tak ada, tolak tak ada, okey. Jadi bila dia pindah, dia akan menjadi operasi tolak. Okey, contoh ada dekat sini, cikgu beri. Okey, kalau tak nampak kamu boleh besarkan. Okey. Cikgu besarkan. Okey, nampak? Okey. Nampak. Baik. X tambah 2 sama dengan 3. Okey, kamu lihat dekat nilai digit 2 tu ada penambahan kan, simbol tambah kan. Jadi bila dia pindah ke sebelah nilai 3, dia akan jadi tolak. Jadi 3 tolak 2 sebab kita nak dapatkan nilai anu ataupun X. Okey, contoh yang kedua, ini contoh yang mudah cikgu bagi untuk kamu faham. Okey, 4 tambah X sama dengan 5. Okey, kita nak cari nilai anu. Di hadapan digit 4 ni tak ada simbol, betul? Tak ada simbol tambah, tak ada simbol tolak. Okey, jadi bila dia pindah tempat ataupun dia bertukar tempat, okey, dia akan jadi operasi tolak. Di mana 5 tolak 4. Kita akan dapat jawapan pada X ataupun nilai anu. Okey, begitu juga dengan contoh 4 yang cikgu beri ni. Okey, kita nak cari nilai anu ataupun nilai yang hilang. Jadi kita akan pindahkan 2.209 bersebelahan dengan 7.103. Okey, di hadapan 2.209 ni tak ada simbol tambah ataupun tolak. Jadi bila dia tak ada simbol tersebut, bila kita akan pindah, dia akan jadi operasi tolak. Okay, dia akan ditulis begini. Okey. Baik, nilai anu. Okey, nilai anu tersebut, kita tinggalkan, kita pindahkan 2.209 bersebelahan dengan 7.103. Okey, dia jadi operasi tolak. Okay, bagaimana nak tolak? Okay, sama juga bentuk lazimnya dengan penambahan. Kita akan susun mengikut nilai tempat. Okay, mana 7.103, okay, tolak 2.209. Jadi dia ada 3 nilai tempat selepas titik, iaitu per 100, per 10, per dengan 1000. Okey. Kemudian
Belum titik ada nilai tempat sah iaitu di mana 7 dan 2. Okay, kita tolak seperti nilai nombor bulat seperti biasa. Okay, 3 tolak 9. Boleh tak 3 tolak 9? Tak boleh. Tak boleh. Okay, sebab 3 nilai dia kecil. Jadi kita pinjam pada rakan sebelah dia. Okay, nombor sebelah. Tapi nombor sebelah itu ada nilai sifar. Jadi sifar tak ada nombor. Ni nak buat macam mana? Okay, dia pinjam pada kawan dia sebelah lagi iaitu digit 1. Okay, bila sifar pinjam pada digit 1, okay, dia pinjam pada digit 1, dia akan dapat 10. Okay, dia pinjam digit 1, dia dapat 10 di mana okay, 1 dia pinjam, sifar tu dah ada. Okay, kita tulis dia 10. Okay, 1 tu dia akan hilang nilai. Dia akan hilang nilai 1 sebab dia dah pinjamkan pada kawan sebelah dia. Okay, baik. Sekarang 3 nak tolak 9. Okay, tak cukup. Jadi 3 ini dia pinjam 1. Okay, 3 dia pinjam 1. Dia jadi 13. Okay, maksudnya 1 itu ialah nilai 10. Okay, bila 10 tambah 3 dia jadi 13. Okay, bila sifar 10 tadi dia dah pinjamkan dengan 3 1. Jadi nilai bakinya adalah 9. Dia tinggal 9. Tadi dia ada 10. Dia dah pinjamkan pada 3. Okey, dia dah jadi tinggal 9. Okey, dia akan kurang 1. Okey, bila dah jadi 13, barulah dia boleh tolak dengan 9. Okey, 13 tolak 9. Berapa? 4. 4. Okey. Baik. Tadi sifar dah pinjam dekat 1 kan? Jadi 1 ni akan hilang 1 nilai. Dia akan tinggal sifar. Okey. 13 tolak 9 bersama dengan 4. Okey, 9 tolak sifar. 9. 9. Okey. Baik, sifar tolak 2. Okey, 1 tu dia dah hilang dah nilai dia. Sebab dia dah 7. hilang. Okey, boleh tak? Boleh tak sifar tolak 2? Boleh. Tak boleh. Okey, dia akan pinjam 1 pada 7. 7. Okey, dia akan jadi 10. Okey, 7 akan hilang 1. 7 akan hilang 1. Dia akan jadi berapa? 6. Sebab dia dah pinjamkan pada kawan sebelah dia. Okey, 10 tolak 2. Berapa? 8. 8. Okey, 6 tolak 2. 4. 4. Okey, jawapan yang kamu ada ialah 4.894. Okey, boleh tulis sekarang. Dah. Dah. Tidak. Okey, ada 4 contoh yang cikgu berikan pada kamu untuk kamu buat rujukan, dan slide ni nanti cikgu akan share dalam grup kelas. Okey, cikgu akan berikan kamu latihan untuk hari ni. Okey, ni latihan. Buka buku teks, muka surat 87. Okey, buat soalan 1 A hingga F. Soalan 2 A hingga B. Baik, terima kasih kelas. Terima kasih, Cikgu. Okey, kita jumpa lagi.
Assalamualaikum.